Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas anugerah kehidupan dan kesihatan yang memungkinkan kita dapat berjumpa lagi dalam minggu ketiga. Kuliah masa CTU 554 pada hari ini, iaitu tajuk kedua kita ialah konsep etika dan peradaban. Marilah kita lihat sinopsis bagi topik kedua ini. Poin-poin penting yang akan dinyatakan di sini adalah etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Fokus pertama adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menghuraikan pengertiannya dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment, dan akhir sekali fokus ketiga ialah dengan melihat konsep akhlak dalam Islam yang menjadi antara penyebab kepada pengutusan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Objektif tajuk yang kedua ini ialah memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalannya. Hasil pembelajaran topik kedua ini, pelajar dapat menjelaskan konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia dan pelajar juga dapat membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia, termasuklah akhlak dalam Islam. Terdapat tiga perkara utama yang akan kita bincangkan dalam topik kedua ini, iaitu konsep etika yang merangkumi sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Kedua, perspektif agama dan kepercayaan. Ketiga, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Seterusnya, konsep peradaban meliputi kolonialisme dan pasca kolonialisme, Timur dan Barat, perspektif agama dan kepercayaan, dan konsep akhlak Islam. Subtopik pertama adalah konsep etika. Teori etika dan pemerintahan. Etika bermula di zaman purba Greek apabila ahli-ahli falsafah mereka hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Etika menurut mereka ialah pencapaian kehidupan yang baik dan mengkaji hakikat perbuatan seperti hikmah, baik, cinta dan sebagainya. Kita akan melihat teori etika klasik dari pelbagai peradaban, antaranya utilitarianisme, universalisme dan intuisisme. Kita juga akan cuba untuk memahami teori etika moden dari pelbagai peradaban, antaranya rasionalisme, free will, positivism dan relativism. Contoh teori etika klasik yang utama ialah pertama, utilitarianisme. Berdasarkan teori ini, nilai moral sesuatu tindakan ditentukan melalui akibat atau kesan terhasil daripada sesuatu keputusan yang diambil. Jeremy Bentham berkata, kebahagiaan untuk semua orang berada pada tahap tertinggi jika nilai kebaikan yang diterima mengatasi nilai keburukan tanpa membezakan antara satu sama lain. Aliran kedua pula ialah universalism pula adalah posisi meta-etika bahawa beberapa sistem etika atau sebuah etika universal berlaku secara universal tanpa memandang budaya, ras, seks, agama, kebangsaan, orientasi seks atau faktor pembeza lainnya. Dan ketiga, aliran ketiga ialah intuisisme, berpegang kepada inspirasi atau ilham yang bersifat ghaib ataupun subjektif. Oleh itu, ia juga dikenali sebagai subjektivisme ataupun supra-rational subjektivism. Antara jenis-jenis intuism adalah animisme, dynamisme, mitos, magis, iaitu unsur supernatural atau kuasa gaib yang luar biasa digunakan bagi kepentingan kehidupan seharian seperti bomoh.
Sementara itu, teori etika moden dipelopori oleh rasionalisme, free will, positivism dan relativism. Aliran rasionalisme berasaskan logik akal. Salah seorang tokohnya ialah René Descartes yang terkenal dengan slogan "Aku berfikir maka aku ada". Manakala aliran free will dipelopori oleh Immanuel Kant, menurutnya manusia memiliki kebebasan kehendak dan melakukan perbuatannya. Kebenaran tidak bersifat mutlak, sebaliknya ia adalah tafsiran setiap individu. Begitu juga aliran positivism di mana panca indera amat penting dalam memperolehi pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen, kerana kekurangan indrawi dapat diperbetulkan dengan eksperimen. Dan satu lagi aliran etika moden ialah relativism. Aliran ini menyatakan keadaan yang berubah merupakan pertimbangan utama dalam menentukan satu tindakan sama ada beretika atau tidak. Relativism melihat kepada beberapa perspektif jika wujudnya pertentangan budaya dan pendapat antara individu. Yang pertama, tiada nilai moral yang benar atau salah secara universal ataupun mutlak apabila wujud perbezaan budaya dan amalan antara individu terhadap sesuatu tindakan. Yang kedua, kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran memberikan nilai yang berbeza terhadap tindakan individu, sama ada bermoral atau sebaliknya. Tidak ada skala penilaian mutlak dalam menilai suatu perbuatan itu sama ada beretika atau sebaliknya. Dari perspektif agama dan kepercayaan pula didapati etika Asia berteraskan agama Hindu, Buddha dan Islam yang mempengaruhi etika kehidupan sosial dan budaya. Agama juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya rakyatnya. Penduduk Asia Tenggara khususnya pada mulanya adalah penganut Hindu dan Buddha sebelum kedatangan Islam. Kolonialisme. Kolonialisme merujuk kepada pengembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas wilayah di luar batas negaranya. Selalunya pihak atau kuasa yang mengamalkan konsep kolonialisme dalam mengembangkan upayanya akan mencari dominasi ekonomi dari sumber, tenaga kerja dan pasaran wilayah tersebut selain dari faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah di negara yang dijajah. Istilah ini juga merujuk kepada himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahawa moral dari pihak penjajah lebih hebat dari pihak yang dijajah. Pendukung kolonialisme berpendapat bahawa tindakan penjajah yang dilakukan menguntungkan negara yang dijajah dengan perkembangan ekonomi dan infrastruktur juga politik demokrasi yang dikatakan lebih adil. Mereka menjadikan negara bekas jajahan seperti Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Hong Kong dan Singapura sebagai contoh kejayaan selepas waktu pasca kolonialisme. Kolonialisme iaitu memindah kekayaan dari daerah jajahan. Pengkritik pasca kolonialisme pula Fanon berpendapat kolonialisme telah merosakkan sistem politik, psikologi dan moral negara yang dijajah. Neokolonialisme ialah amalan geopolitik menggunakan kapitalisme, globalisasi perniagaan dan imperialisme budaya untuk mempengaruhi negara. Sebagai ganti sama kawalan tentera ada secara langsung atau kawalan politik secara tidak langsung seperti imperialisme dan hegemoni. Penempatan penjajah Eropah bermula di Melaka.
Penang, Singapura dan Perak telah memisahkan agama dari politik setelah mula campur tangan di negeri-negeri tanah Melayu. Sultan hanya diberikan kuasa untuk menguruskan hal ehwal agama manakala British menguasai hal ehwal pentadbiran negeri. Islam mula hilang peradaban dan disempitkan hanya untuk urusan agama semata-mata. Ketika negara kita boleh kemerdekaan pada 1957, pemisahan antara agama dan kehidupan diteruskan. Bermula pada tahun 1970, kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam proses modernisasi negara. Subtopik kedua ialah konsep peradaban. Kita akan melihat konsep peradaban pada era kolonial dan pasca kolonialisme. Aliran yang akan kita kaji ialah materialisme, positivisme dan individualisme. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, pribumi, etnik Cina dan India Malaysia. Kacukan peradaban sedunia kontemporari hingga lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. Kita akan melihat aliran-aliran materialisme, positivisme dan individualisme secara ringkas. Materialisme adalah fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim dan segala fenomena yang berlaku adalah bersifat jirim atau ialah kesan daripadanya. Sebagai contoh, kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biokimia dan sistem saraf manusia dalam fahaman ini. Dan ketiadaan perkara ini memustahilkan kemahiran berfikir. Selain itu, fahaman ini berkait dengan fizikalisme, yakni pandangan bahawa segala yang wujud hanyalah bersifat fizikal. Positivisme pula menyatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, manakala individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggungjawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Mereka menentang campur tangan luaran dari masyarakat, negara dan sebarang badan atau kumpulan ke atas pilihan pribadi mereka. Marilah kita menelusuri pergerakan idea serta amalan etika dan peradaban dunia. Terdapat proses pertemuan dan pergaulan antar peradaban yang tersulam hingga ke hari ini. Bersama sistem kapitalis sedunia dipengaruhi oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Pertembungan dan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia menjadi lebih rencam dan tidak mustahil amalan setempat menjadi tidak lagi utuh, malah terpengaruh dengan peradaban luar yang dikatakan lebih baik. Kita akan melihat peradaban barat dan pengaruhnya kepada alam Melayu, khususnya tanah Melayu. Melaka telah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Seterusnya ditakluk oleh Belanda pada tahun 1961 dan seterusnya oleh British pada tahun 1786. Peradaban barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Pengaruh dari Portugis dan Belanda tidak membawa implikasi yang signifikan pada negeri-negeri Melayu keseluruhannya, melainkan Melaka. Hanya setelah kemasukan Inggeris, pengaruh Barat jelas kelihatan, khususnya dari segi sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban di mana agama dipisahkan dari politik.
Ini membawa implikasi besar ke atas pembinaan negara bangsa. Peradaban Portugis. Kedatangan Portugis telah membawa kepada keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. Mereka hanya tertumpu di Melaka dari tahun 1511 hingga 1641 selama 130 tahun. Kesan utama penjajahan Portugis ialah kewujudan masyarakat serani, itu perkahwinan campur. Portugis memperkenalkan sistem tulisan Rumi dan wujud perkataan pinjaman dari Portugis seperti perkataan jendela, almari, garfu, tuala, palsu dan pelbagai lagi. Peradaban Belanda. Belanda mula menubuhkan syarikat Hindia Timur pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Pusat utamanya ialah di Betawi. Pada tahun 1641, Belanda menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor. Penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun. Penjajahan Belanda berakhir dengan penjajahan Inggeris, iaitu Perjanjian London pada tahun 1824 yang akhirnya menyerah tanah Melayu kepada Inggeris. Penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Penjajahan British atau Inggeris bermula pada tahun 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Seterusnya terdapat beberapa siri campur tangan Inggeris di tanah Melayu dan akhirnya pada tahun 1914 pula Johor telah menerima penasihat British yang pertama. Kesan daripada peradaban British dapat dilihat sehingga hari ini dari aspek politik, sosial dan ekonomi. Pengundian untuk pilihan raya, budaya pang yang berleluasa di negara kita, pergaulan bebas dan pesta-pesta yang menghidangkan minuman keras yang dianggap up to date. Makanan-makanan barat yang menjadi kegemaran anak muda masa kini serta bank-bank konvensional yang masih mengamalkan interest dan riba masih wujud sehingga hari ini. Apabila kita melihat peradaban dari aspek agama dan kepercayaan, kita dapat melihat bagaimana bermula pada tahun 1930-an pengaruh Mesir dan Turki mendorong pergerakan kaum muda terutama di Penang, Singapura, Sumatera Barat. Sementara itu, bermula tahun 1970-an kebangkitan Islam dari pelajar Malaysia di UK dan USA, revolusi Iran dan pergerakan agama berakar umbi di tanah Melayu. Abim, Al-Arqam, PAS, Iran, Jemaah Islam, Kaum Tua, Jemaah Islah di Malaysia, Tabligh India. Begitu juga kepercayaan agama-agama lain seperti Buddha, Hindu dan Kristian. Masing-masing mempunyai peradaban tersendiri yang sedikit sebanyak mempengaruhi rakyat Malaysia sehingga sekarang. Era pada masa ini adalah era dunia tanpa sempadan. Telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara menerusi pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi maklumat dan informasi seperti internet, komputer, smartphone. Penggunaan media massa yang berluasa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan sebagainya. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Seterusnya kita melihat sepintas lalu apakah konsep akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan komponen penting Islam selepas akidah dan syariat. Rasulullah SAW menyatakan insan dan manusia terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Ini menunjukkan bahawa kualiti diri seseorang tidak bergantung kepada rupa paras yang baik, harta yang melimpah ruah dan kepandaian semata-mata. Tetapi kualiti insan terletak pada ketinggian budi dan akhlaknya kerana manusia diciptakan adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi. Definisi akhlak. Akhlak berasal dari perkataan Arab al-akhlaq. Kata plural dari perkataan al-khuluq. Al-khuluq bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat kebiasaan dan lain-lain.
Di dalam Al-Quran, terdapat hanya 2 tempat sahaja yang disebutkan perkataan al-khuluq. Di dalam ayat Al-Quran, terdapat 52 tempat yang mengandungi perkataan al-khalqu yang bermaksud kejadian dan penciptaan Allah yang terdiri dari manusia dan seluruh alam. Antaranya ialah seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 190 yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dari segi istilah pula, ia merujuk kepada pandangan Al-Imam Al-Ghazali yang menyatakan akhlak ialah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang dan spontan tanpa memerlukan kepada berfikir panjang. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau disebut akhlak mahmudah. Sebaliknya, apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Skop akhlak dalam Islam sangat luas, merangkumi hubungan dengan Allah seperti sifat taqwa, sifat ikhlas dan lain-lain. Hubungan sesama manusia seperti sifat pemurah, pemaaf dan lain-lain. Hubungan dengan alam sekitar seperti tidak mencemarkan alam sekitar, mengamalkan 3R, reuse, reduce dan recycle dan lain-lain. Hubungan dengan diri sendiri seperti menjaga kebersihan diri dan lain-lain. Kesyumulan akhlak dalam Islam juga dilihat dari pelbagai aspek merangkumi sosial, ekonomi dan politik. Begitulah luasnya ruang lingkup akhlak dalam Islam yang sepatutnya menjadi amalan kita semua sebagai seorang Muslim yang ingin mencapai title insan terbaik di sisi Allah dan Rasul. Sebagai kesimpulan dari perbincangan kita dalam topik ini, konsep etika dan peradaban telah didefinisikan dengan pelbagai aliran sejak zaman klasik hinggalah ke zaman moden. Pertemuan dan pergaulan peradaban telah membina etika dan peradaban kita berteraskan nilai yang diperlukan untuk keharmonian manusia di muka bumi. Islam telah mengemukakan konsep akhlak yang bersifat syumul, merangkumi hubungan dengan pencipta, sesama manusia juga sekalian alam semesta. Akhir kalam.